Mai kita dengar hadis pula. Nah, kalau kita baca Quran ya, tak baca hadis pun cerai ya. Setengah dia 20 hadis, Quran tak baca langsung lagi cerai. Kan? Dia 20 hadis. Lepas tu orang yang tak erti Melayu pun dengar, "Weh, hebat ustaz ni, hadis saja." Takkan hadis tu rujukan utama umat Islam? Fauzi, rujukan utama umat Islam apa dah? Quran. Bagi dalil Quran sikit. An-Nisa 59. Dalil hadis riwayat Imam Muslim. Kan? Tu cerita dia. Ni 20 hadis. Ni kadang-kadang kita ni pemuda terpengaruh tu saya rasa pelik. Kan? Syok sangat. Baik, mari kita dengar beberapa buah hadis tentang kewajipan berkata benar. Jangan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata haram, kita kena kata haram. Nabi kata wajib, kita kena kata wajib. Nah, di antaranya kita dengar hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada dalam ni tapi lambat lagi lah. Tahun bila nak jumpa saya, tak tahu duk kat belakang. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Apa maksudnya? Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Ni Nabi ajak bang. Kita tahu tindakan tu salah. Tindakan mereka salah. Kita kena kata salah. Bila di Malaysia pelik tuan-tuan. Lah hampa janganlah duk kata kat DAP. Depa buat laporan polis dulu lah ni. Orang Islam buat laporan tentang ustaz hak selalu duk kritik DAP. Pemimpin DAP ni tuan-tuan saya pasal maksum ke semua. Hak buat laporan tu orang kata ni. Ada 3 ekor aku kenal dalam gambar tu. Aku panggil ekor lah. Saya pagi tadi saya sebut lah, hampa buat pula lah laporan tentang aku duk kritik DAP. Tambah pagi tadi kuliah saya sebelah balai polis lah. Saya babak polis dengar elok-elok lah ni aku kata kat DAP ni. Tak ada siapa buat laporan ni lah. Saya tak nak heran tapi buat laporan. Aku nak berdebat di mahkamah. Siap dengan lembaga persekutuan. Tuan-tuan, pelik tuan-tuan. Nah, orang bukan Islam di Malaysia hari ni hina agama kita. Hina ulama kita, hina raja-raja. Puak-puak 3-4 ekor tadi tu tak buat laporan polis pun. Ada sekok betina garik ni Cina kapiak nak ni. Nama Wendy Lung. Ingat elok. Dia bubuh satu gambar pakai serban, dia tulis FUCK. Prophet tu Muhammad, FUCK. Dia kata Muhammad bersetubuh. 3-4 ekor, 5 ekor buat laporan tu, tak buat pun laporan polis tu. Punya sayang. Wendy Lung. Nasib bukan Wendy Lung. Kalau Wendy Lung apa tak adik aku pula. Sayangnya kat orang kapiak. Pergi buat laporan polis. Seorang tu duduk kat rumah aku. Nanti aku jumpa, aku nak panggil Syekh. Boleh hebat kan tu. Lepas tu saya nak tanya bila nak buat laporan tentang aku pula. Sampai tak erti beza tu bila. Yang mana kawan, yang mana lawan. Mai saya nak bagi ayat Quran. Tuan-tuan, orang bukan Islam yang boleh kita buat kawan ialah orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita. Bahkan dianjurkan supaya kita senantiasa berbaik-baik dengan mereka. Tidak Wazi jangan bimbang, saya tak tanya surah apa ayat berapa. Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Tetapi kalau orang bukan Islam itu memusuhi agama kita, tak boleh dijadikan teman dan kawan. Dalam Quran Mumtahanah ayat 9. Kalau kita jadikan mereka kawan, Allah kata faulaika humuz zalimun. Kita ni zalim. Orang zalim masuk syurga tak abang?
Orang zalim masuk syurga kerana berkawan dengan musuh Islam. Allah kata kita jadikan musuh Islam sebagai kawan, sebagai teman rapat, kita adalah zalim. Orang zalim masuk syurga tak abang? Orang zalim dia pun tak berani buat. Dia kata ya, dia tanya pula ya berapa pula. Dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26, saya perasan ayat 226, kedudukan orang zalim di akhirat. Dia saya cari Asy-Syu'ara 226. Dah. Ayat 227 tentang ayat terakhir. Ya. Tuan-tuan ingat, inilah kesudahan orang zalim. Wasaya'lamul ladzina zalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Tuhan sebut, dan ingatlah orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Buka tafsir neraka. Mana boleh orang zalim masuk syurga? Kan? Buka tafsir. Berkawan, menjadikan orang musuh Islam sebagai teman, tak boleh. Saya bagi tuan-tuan dengarlah ayat ni, nanti hampa tak percaya kat aku pula. Ayat 9 Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Di penghujung, dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wasaya'lamuna alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Ayat 227 Asy-Syu'ara saya baca. Orang zalim tempat dia neraka. Boleh? Kena retilah sikit. Ustaz tu kata betul, benda betul. Kan? Dia pula naik tocang pasal perempuan ni, buat laporan lah. Nak kata apa, munafik kan? Patutnya kita bela Islam. Oh, pakak marah kat Dr. Zakir Naik. Kan? Tudung labuh marah. Oh, besok tudung labuh. Kan? Hak tu buat laporan pakai kepiah putih tau. Hak orang kampung aku tak boleh pakai kepiah. Tu cerita dia. Saya nak tunggu bila nak buat laporan tentang saya. Kan? Ustaz yang lepas buat laporan tu, Ustaz Ahmad Usam Badruddin. Kan? Dia tu dapat mikrofon hentam di AP terus. Yang tu pun sampai tak ada break kan? Nah, tuan, hari ni agama kita dalam keadaan cukup kritikal. Apa perancangan orang kafir ni kita pun tak tahu. Tu dalam mereka belum menguasai sepenuhnya parlimen. Kalau Melayu ni duk kelih lagi sesama sendiri, saya tak tahu. 14 bulan ni kita dengar pula piagam penyatuan ummah. Saya nak tengok dulu apa isi kandungan piagam penyatuan ummah. Lepas tu baru saya akan buat huraian. Sebab saya ada hujah Quran. Penyatuan ummah ni dia ada syarat-syaratnya. Dan saya yakin syarat-syarat tu ada insya-Allah dalam piagam penyatuan ummah 14 September. Dah sampai masa dah tuan-tuan, tak boleh. Kalau kita terus bercakaran sesama sendiri, kata in al-qarni, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 73, akhirnya orang bukan Islam akan menguasai orang Islam. Dan mereka pegang kita dah tuan-tuan, habis dan dia kuasai parlimen, habis jadi yang pertamanya Nabi memperingatkan kepada kita, jangan takut, jangan gerun untuk berkata benar. Faham tak bang? Bang, faham tak? Abang pakai biji jauh. Faham tak ni? Paling tak ada apa abang kata faham ustaz. Siapa faham? Ustaz tu kira okey tak? Abang tak faham tak apa, asalkan ustaz faham. Tu cerita dia.
Saya tak bimbang tuan-tuan. Saya memang orang politik, saya buat terang. Saya tak akan berganjak dengan kenyataan saya, insya-Allah. Tapi saya selalu well prepared, insya-Allah. Hujah-hujah saya. Karena hari ni tuan-tuan depa punya kurang ajar. Sampai agama kita pun depa nak medal. Medal ni mana intervene ataupun interfere. Depa nak campur tangan. Tuan-tuan dengar ujar saya. Di dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 11.3/A. Ni cakap macam ahli parlimen ni. Bukan kalah yang belum menang. Tak hilang orang pertaruhan tu. Abang tu tadi duduk ujung, dia mula main depan. Semangat lah tu. Semangat dia tu polis. Dia nak tangkap aku jam. Tuan-tuan dengar lah. Itulah takdir Tuhan nak buat macam mana. Belum menang. Kalau menang, saya rembas semua benda saya yakin apa tak boleh nak jawab. Saya jenis tuan-tuan kasar. Saya buat terang. Saya tak erti diplomasi. Macam Tafiz saya. Kalau saya marah pada seseorang, saya panggil, saya sembok terus. Lepas tu alhamdulillah berubah terus. Kalau dia tak berubah, dia angkat kaki belah terus. Saya jenis diplomasi, saya tak erti. Itu kelemahan saya. Kalau saya yakin dengan hujah saya akan rembas kau. Dan saya yakin mereka tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Kerana 11.3/A menyebut tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Faham tak? Kita orang Islam. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Selangor? Majlis Agama Islam Selangor bersetuju soal mu'alaf. Seorang bukan Islam nak memeluk agama Islam hanya perlu mendapat persetujuan salah seorang antara ibu atau bapa. Ingat tak kes India tu? Ada duk cari bekas suami dia tu, Ridwan Abdullah ke apa? Mahkamah membuat keputusan kena dua-dua. Ini soal orang Islam. Ini orang Islam dah buat keputusan. Faham tak? Tiba-tiba dia nak rongkai. Ini yang berlaku di India, tuan-tuan. Hari ini di India. Kerajaan kapiak India buat undang-undang yang menyalahi ajaran Islam. Bangun seorang ahli parlimen, dia kata kami apa jadi pun tetap mengamalkan ajaran kami. Kami tak akan tunduk pada undang-undang yang kamu cipta. Tengok tuan-tuan. Ini makna campur tangan dalam urusan agama orang. Awak kuat kan ni? Kami orang Islam, kami urus sendirilah cara seorang Islam. Betul tak? Kami tak pernah usik dalam agama hamba. Ini kena kata kena berani cakap ni. Kan? Boleh tuan-tuan? 2 minggu sudah saya khutbah di masjid Kota Damansara Selangor. Ramai 2,000 orang. Habis dia khutbah, habis ba'diyah Jumaat, seorang tu main kat saya, tinggi, putih. Dia perkenalkan diri dia, saya daripada negara Cina. Dia cakap orang putih. Kau cerita tak pasal dia cakap orang putih dengan saya hari itu? Pasal khutbah saya cakap orang putih. Aku pun nak tunjuk act lah. Jangan duk tunjuk koman sangat. Kawasan tu golongan elit banyak. Koprak keparat pada. Dan dia kata apa tuan-tuan? Selama aku duduk di Malaysia, inilah satu khutbah terbaik. Saya tanya dia, do you understand what I say? A little bit. Saya faham dia. Tapi memang dia kata menarik. Tengok tuan-tuan, orang Cina daripada negara Cina, orang Islam. Tuan-tuan, hari ini orang Islam sendiri suruh pergi pantau teks khutbah. Ada tak kerajaan keluar arahan pergi pantau khutbah dalam gereja? Ada? Tok Sami nak cakap apa, ada pergi pantau. Bodohnya orang Melayu. Betul tak Syekh? Nak baju oren. Oh bukan oren, tak kuning. Kalau oren aku tak sebut lah abang. Bodoh tak Melayu? Bodoh tak lagi? Melayu pantau Melayu. Kenapa tak pergi pantau
Khutbah apa yang mereka sampaikan di gereja. Saya tengok satu video, puak-puak Kristian semua di Sarawak dan Sabah. Get ready. Kita akan tegakkan Malaysia sebagai negara Kristian. Itu dia tuan-tuan. Awak tak pantau. Kita duk habaq dah 11.3A. Hak semua agama ada dalam tu. Kalau nak hidup harmoni, orang Islam jangan usik agama Buddha, jangan usik agama Hindu, jangan usik agama Kristian. Kalau mereka pun macam tu, jangan usik agama kami. Boleh hidup harmoni. Islam ajak lama dah. Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Nak sembang kemas apa? Lah ni hari-hari saya cabar. Siapa nak berdebat dengan aku, saya alu-alukan. Tapi bukan dalam bentuk debat. Saya tanya soalan, dia jawab dengan Quran hadis. Aku nak dengar. Kalau saya kalah, saya akan letak jawatan semua. Takatlah siapa tak terima lagi tawaran saya nak berdebat. Nak kena bagi orang faham, tuan-tuan. Islam yang sebenar bukan masalah. Saya Syekh. Syekh, baju kuning. Nak aku nak kata oren juga sepak. Lebih kurang oren lah pun. Tu 11.3A. Tuan-tuan jangan duk kata saya tak betul lah. InsyaAllah Perlembagaan Persekutuan tu sebahagian besar saya hafal dah. Pasal hari tu rasa macam nak menang kau si. Rasa lah. Tak tahu? Belum menang. Kalau aku pi Parlimen, mampus aku kena buat DAP ni. Lepas tak terima hujah aku maki dia masa Cina. Tuan-tuan tengok dah satu video. Hak Cina tu lempak telur. Dia beli telur, dia baling di pejabat Pakatan Harapan. Masa dia baling tu dia maki, dia mencarut. Mana nak dengar dia mencarut apa? Hampa tak belajar masa Cina. Tiu nak makan hai. Hampa tahu apa dia? Nak sebut memalu. Itu bukan bahasa Hokian, itu bahasa lain. Cantonese. Kalau Hokian lancau lah. Tahu lancau Pak Haji? Pak Haji lancau pun tak tahu. Buat-buat ni tak lagi muka. Kena ikut Quran. Kena keras. Kena tegas. Setuju tak Pak Haji? Nampak macam tak setuju. Kalau orang lain tak mau tegas, saya tegas insyaAllah. Saya tak takut. Lah ni Selangor tuan-tuan, tinggal masjid saja yang berani panggil saya baca khutbah. Kota Damansara, Seksyen 18, Wiradamai. Hak lain semua tak berani. Takut dekat DAP. Itu semua unsur syirik semua. Aku yang khutbah tak takut pun. Hampa tengok muka aku ada muka takut. Macam apa sih? Tici. Dia buat macam tu lah, nak kena aku.